Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Presiden PAS yang mana mengatakan bahawa terima dana asing undang bahaya masa depan negara, dan kenyataan ini ditujukan kepada pihak pembangkang. Di sini juga dia berkata pihak berkuasa perlu menyiasat dakwaan pembangkang menerima dana dari National Endowment for Democracy (NED), badan berpangkalan di Amerika Syarikat, sejak lebih sedekat yang lalu. Jadi di sini juga ada juga disebut, iaitu sebelum itu isu sama didedahkan bekas pengarah Persikan Pertahanan Lieutenant Jeneral Besara Datuk Muhammad Saleh Ismail mendakwa ada pemimpin politik menerima dari agensi luar negara bagi kelangsungan politik. So di sini jelas apabila dia merujuk kepada Lieutenant Jeneral Besara Datuk Muhammad Ismail ini berkenaan dengan isu ini, cuma disebut adalah pemimpin politik, tetapi tidak disebut bahawa apakah mereka ini pemimpin politik daripada pihak pembangkang. Ini yang pada saya mengelirukan rakyat. Jadi jangan dia keluarkan kenyataan seperti ini jika tidak ada bukti-bukti yang sah. Jika betul pihak pembangkang menerima dana daripada pihak luar dan betul apa yang dikeluarkan oleh bekas pengarah Persikan Negara ni, harap perkara ini didedahkan dan sebutkan parti mana, orangnya siapa, kerana kita tahu hari ini PAS berada dalam kerajaan dan mereka boleh buatlah apa saja yang mereka mahu, iaitu membuat perisikan, membuat apa yang mereka mahu berkenaan dengan isu ini, iaitu membuat tangkapan jika betul berlaku adanya mereka mendapat dana daripada luar, dan buktikan. Ini pada saya. Dan perkara ini juga saya sebagai rakyat, saya tidak bersetuju jika memang betul pihak pembangkang ada menerima. Kerana menerima dana daripada pihak luar ini akan membuatkan kita seolah-olah akan dikontrol oleh negara lain apabila kita berjaya untuk menjadi kerajaan. Umpamanya kalau PIHES yang menerima dana daripada pihak luar, maka nanti kalau PIHES memerintah, mereka akan menjadi orang yang tidak boleh mentadbir negara dengan baik, kerana mereka akan mengikut telunjuk daripada negara luar. Ini adalah hakikat. Saya rakyat lihat daripada sisi yang seperti ini. Tetapi jika tomahan ini ataupun apa yang dituduhkan ini kepada PIHES hanya politik semata-mata, maka itulah saya kata lebih baik pemimpin PAS buktikan. Jangan kita cakap tetapi kenyataan itu tidak ada, yang mana apabila pihak pembangkang kamu cepat-cepat untuk menyerang. Saya heran kenapa pemimpin PAS apabila pihak pembangkang mereka akan cepat sekali, terutamanya PIHES akan diserang habis-habisan. Tidakkah PAS fikir bahawa mereka hari ini adalah dalam kerajaan yang mana mereka perlu buat kerja untuk mentadbir negara ni, bukan kerjanya nak menyerang pihak pembangkang. Ini yang saya lihat setiap hari. Pemimpin PAS kerjanya adalah menyerang pihak pembangkang. Tidak menguntungkan negara sama sekali. Apa yang berlaku hari ini, yang mana kita lihat apabila mereka menyerang pihak pembangkang seperti ini, mereka sendiri sebenarnya tidak memikir bahawa apakah mereka sendiri tidak menerima dana daripada sumber-sumber lain. Lagi satu hal yang saya lihat, jika kita lihat mereka cerita tentang menerima dana daripada pihak luar ini, tetapi kita harus ingat, pemimpin yang ada hari ini mencuri duit rakyat lebih parah. Kerana mereka mencuri duit rakyat, yang mana kita tahu pemimpin kaya raya apabila menjadi ahli politik melebihi tahap yang kita tak boleh fikirkan sebagai rakyat. Kalau mereka makan gaji 100,000 pun satu bulan, setahun 1,2 juta. Kalau mereka menjadi kerajaan selama 10 tahun pun, mereka cuma ada lebih kurang dalam 12 juta. Jadi kenapa ada yang mempunyai aset sampai ratusan juta, puluhan juta, kerana menjadi ahli politik? Sepatutnya ini yang disiasat oleh PAS, dan patut PAS juga siasat siapa yang suka curi duit negara, siapa yang mendapat tender projek dalam negara ni yang paling banyak, kroni siapa. Patutnya itu yang disiasat. Yang pihak pembangkang mau hari ini adalah ketelusan pentadbiran itu. Jadi jelas di sini tidak perlu nak melempar satu yang dilihat oleh rakyat sebagai seolah-olah meludah ke langit, jatuh ke muka sendiri. Dan kita tahu PAS sendiri pun, presiden dia
yang mana pihak UMNO mengatakan menerima dana 90 juta. Dan lepas itu senyap sampai hari ini pun yang mana saya selalu perkatakan tidak juga berani dijawab. Tetapi kenapa nak menjawab isu pembangkang? Di sini saya lihat bahwa PAS menjadi pentadbir negara, saya lihat mereka gagal. Karena kita lihat isu yang terkini sahaja, yang trending di media sosial, mereka punya pemimpin. Isu tahfiz pun tak boleh nak selesai. Bil elektrik tak boleh nak bayar. Tapi pemimpin PAS boleh pakai kereta mewah. Bayar bulanan kereta mewah itu bukannya 500-600 sebulan. Bil yang nak dibayar cuma 1.000-2.000. Tetapi kamu punya kereta bulan-bulan boleh bayar yang begitu mahal. Yang mana rakyat juga bertanya, kemana kamu letak duit 400.000 kepada Kelantan, yang mana juga Terengganu, kemana PAS uruskan duit itu? Ini sepatutnya dijawab. Tidak perlu nak cerita pihak pembangkang seolah-olah ada terima dana daripada negara asing. Tidak perlu, kerana dana untuk politik PH apabila mereka pilihan raya ke-14 seperti PKL sudah jelas kita lihat apabila PH masuk ke dalam pilihan raya ke-14 itu, kita tahu Ketua Pembangkang waktu itu Datuk Seri Wan Azizah sendiri sampai bergadai rumah. Jadi dari mana ceritanya nak terima dana daripada luar? Ramai juga orang kata Anwar banyak duit. Kalau Anwar banyak duit, tak perlulah gadai rumah untuk nak menyelesaikan masalah berkempen mereka di PRU ke-14. Begitu juga kita lihat inbox yang dibuat oleh saudara Rafizi. Mereka terpaksa mencari dana dengan cara yang profesional, bukan dengan cara mengambil dana ataupun tin Milo ke tin Milo terlebih baik lah. Tetapi mengambil dana daripada parti UMNO tu 90 juta itu sudah jelas. Dan kita tahu kenapa PAS boleh bertanding begitu banyak kursi waktu itu, tetapi boleh menang 19 kursi saja. Dari mana dana untuk kamu bertanding pilihan raya? Kalau harap dana tin Milo, saya rasa tidak sampai, tidak dapat bertanding. Jadi di sini jelas. Tidak perlu melempar tuduhan kepada pihak pembangkang, kerana kami rakyat ini sudah nampak lah, sudah jelas bahawa ada sedikit apa yang PAS telah lakukan apabila masuk dalam kerajaan hari ini. Tanggungjawab mereka tidak mereka tunaikan, apa yang mereka janji tidak mereka buat, dan kita tahu mereka tidak berjaya juga mentadbir. Itu saya kata standard jaga tahfiz pun mereka tak layak, bagaimana nak mentadbir negara? Itulah sebab negeri pimpinan PAS terus merundum, merosot, ekonomi drop, kerana mereka tidak berjaya memimpin. Ini terbukti. Negeri yang dipimpin oleh PAS gagal semua. Tidak ada kemajuan. Dulu kita dengar walaon-walaon yang mengkritik negeri pimpinan PH, disitulah banyaknya kes-kes berlambak. Hari ini kita tengok kes di Kelantan, kes di Terengganu, kes di Kedah mendadak meningkat. Dulu kamu kritik Selangor, kamu kritik Negeri Sembilan, kamu kritik Pulau Pinang. Tetapi hari ini kes berlambak di negeri mana juga. Jadi itulah, jangan mengeluarkan kata-kata memakan diri sendiri. Ini nanti apabila mengatakan seolah-olah menuduh PH menerima dana daripada asing, silap-silap pemimpin yang ada dalam kerajaan hari ini lah yang buat kerja. Jadi tidak perlu nak membuat tuduhan. Kalau dana daripada asing nak memberi kepada PH berapa puluh juta, apa ratusan juta. Kalau macam tu tak payah mereka yang ada dalam pimpinan PH menjadi pembangkang semua hidup dan tidak payah lagi bersusah payah. Kami ini yang menyokong PH ni pun mungkin dapat dana macam tu. Kerana duit dah banyak. Tetapi kalau nak cerita salurkan dana 400.000, 1 juta, tak payahlah. Pas dapat cerita lah. Ahli politik ni 1 juta, 2 juta tu tidak ada gunanya dalam mereka nak berkempen. Itu duit jumlah tidak banyak. Sebab itu PAS dikatakan mendapat 90 juta daripada UMNO yang mana dipimpin oleh Najib. Jadi ramai orang UMNO kata PAS terima duit daripada Najib. Lepas tu kenapa pula sanggup bayar kepada Sarawak Report 1.4 juta? Kalau betul lah Sarawak Report itu salah, saman teruslah dapat lagi duit banyak. Kan untung.
Jadi bolehlah diagihkan nanti ke tafis-tafis yang belum bayar tuh. Bil-bil tuh. Jadi inilah yang kita lihat. Jadi tidak perlu kita nak mengkritik. Patutnya PAS hari ini, pemimpin PAS hari ini berada dalam kerajaan, buat kerja, tunjukkan kepada rakyat, buktikan kamu punya manifesto yang kamu telah lakukan pada PRU ke-14. Tunjukkan bahwa inilah kami punya komitmen apabila kami memerintah. Hari ini saja kita dengar kritikan-kritikan rakyat kepada Menteri Agama. Jadi kita tunggu. Itulah. PHS hari ini nak dikritik oleh PAS. Apa yang PHS ada? PHS dah jadi pihak pembangkang pun. PHS pun tidak akan menyusahkan. Tetapi kalau pihak kerajaan yang ada hari ini gagal mentadbir, bukan PHS yang kritik. Kami rakyat yang kritik. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Mereka ini lupa pandang ke depan, asyik pandang ke belakang. Sekian, terima kasih.